Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sehat sejahtera. Saya doakan semua sehat sejahtera, dirahmati Allah, diberkati Allah. Kalau tak sihat pun kita dapat menempuh menghadapi tubuh badan yang tak berapa sihat tu. Itu yang pentingnya. Maksudnya kita bertabah dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, kita telah masuk ke bab yang ke-44 daripada program Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Inilah masa berjalan pantas ya. Sedar-sedar 44 hari lah lebih kurang ya. 44 hari kita telah bersama. Baik. Pada hari ini Karya Masjid Al-Iman Kemensahaid masih juga bersama kita. Dan saya mengucapkan selamat datanglah bersama saya dah 2, 3, 4 hari. Dan boleh terus sampai bila-bila. Tak payah secara official macam ni pun. Dan juga sebab sekarang ini musim orang masuk universiti, bagi saya seminit untuk bercerita sedikit ya. Keputusan UPU dah keluar dan kalau anak-anak tak dapat ke mana-mana dan masih ingin melanjutkan pelajaran, kadang-kadang ni result anak tu okey, tetapi salah pilih tajuk. Salah pilih kursus. Kadang-kadang kan kursus tu ada persaingan, dia ada kota dia, maka dia tak dapat lah. Dan ada ramai student yang hanya pilih 1 ataupun 2 pilihan. Dia tak ada 5. Okay? Jadi, perkara-perkara seumpama ini berlaku. Dan kami di Universiti Kuala Lumpur adalah universiti komprehensif. Tinggal lagi ramai orang tak nak masuknya pasal dia ingat universiti swasta mahal bayaran dia. Mahal, murah tu relatif. Tetapi satu perkara yang saya nak jelaskan pada hari ini, Universiti Kuala Lumpur adalah milik MARA 100%. Jadi siapa-siapa yang minta dengan masuk Uni KL ni, pendapatan bawah 8,000 minta pinjaman MARA, insya-Allah dapat. Insya-Allah ya. Insya-Allah dapat pinjaman MARA dan dapat juga allowance sara hidup. Bagi mereka yang berpendapatan 15,000 ke bawah. 8,000, 15,000 ya. Ini kategori kedua. Boleh minta pinjaman MARA juga untuk iuran pengajian yang 40,000, 50,000 tersebut. Dan macam saya ulang 2-3 kali, kita mementingkan budak-budak ni supaya belajar, supaya dapat markah yang baik, supaya jangan main-main. Ayah dah bayar mahal ni. Dan kemudian kalau ambil pinjaman, esok kita kena bayar. Nasihatkan anak macam ni supaya suruh belajar betul-betul. Dan kalau dapat 3 poin ke atas ke, mohon supaya diberi pengecualian. Dan biasanya mereka dapatlah pengecualian 80%, 75%, hanya bayar 15%, 20%. Ini yang penting yang saya nak bagi tahu. Maksudnya tak dapat tempat, masih ada lagi laluan-laluan lain yang boleh kita terokai. InsyaAllah saya ucapkan selamat berjaya pada semua anak-anak yang telah mendapat keputusan dan juga yang belum lagi mendapat tempat. Baik, kita sambung sikit ya bahagian cerita-cerita ni sebelum kita mula dengan yang Beri 2 minit. Saya masih lagi suka nak memetikkan daripada buku Rumah Sakit, tapi hari ni kita relax sikit. Dia tak tension sangat. Kalau biasa asas dia ni bercerita tentang sakit kronik, cerita tentang penyakit yang paling besar lah, apa dia? Syirik, menduakan Allah. Ini penyakit yang tak boleh ubat ni. Kalaulah kita tidak minta ampun sebelum kita meninggal. Duduk dalam neraka sampai bila-bila. Dan hampir 80% penduduk dunia ada penyakit ni. Penyakit syirik ni. Okey, kita tak nak sentuh yang itu. Tetapi satu bab yang saya nak beritahu daripada buku Rumah Sakit. Allahu Akbar, ini cerita orang lelaki. Tapi saya tulis kat sini kerana bodohnya. Bodohnya siapa? Saya lah. Kami dulu saya main golf. Jadi di kalangan golfer ni, orang ada duit lah. Saya ingat banyaknya ada duit lah. Orang senang lah boleh. Dan kita ni yang main golf ni, banyaklah perkara-perkara yang disebut. Tetapi salah satu yang saya tulis dalam buku ni, ada orang yang menceritakan tentang ubat kuat. Orang lelaki dia suka sangatlah ubat kuat ni. Dia, Masya Allah, Subhanallah. Jadi, saya pun diberikan ubat kuat ni. Dan saya tengok, ya Allah, 10 biji, 300. Pasal ubat kuat. Orang mudah je nak manipulasi fikiran manusia. Lelaki ni dia suka kuat lah. Ini perangai dia. Baik. Jadi, saya pun nak jadi kuat ni. Nak jadi kuat ni, makanlah ubat ni. Dia punya aturan dia tu, hari yang pertama tu makan 1 ataupun 2. 1 ataupun 2. Dan Masya Allah, kesan dia betul lah. Tetapi untuk saya,
Orak saraf saya ni semua sakit. Sakit. Kalau saya berdiri, saya okey. Kalau saya baring, ya Allah sakitnya, tak selesa. Jadi, saya rasa kesan daripada ubat tersebut lah. Dan kerana tak tahan sangat, saya pergi ke hospital lah. Masuk hospital kena tahan. Dan buat MRI, buat macam-macam. Tak ada. Tak ada apa ni, doktor tak boleh kata apa. Dia kata tak ada apa pun salah dengan diri saya. Akhirnya saya pun mengakulah, saya pun tunjuk buat keluar. Doktor, yang sebenarnya saya ada makan ubat ni. Lepas makan ubat ni yang saya jadi macam ni. Dia pun tengok, dia pun ketawa kat saya. Ini dia kata salah satu bentuk Viagra. Orang muda, orang yang apa ni tak payah makan lah benda ni, dia kata. Dan dia kena makan ni dengan nasihat doktor. Ya Allah, bodohnya saya. Habis 5,000. Kerana kes tidak bijaksana ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita ni banyak kita buat keputusan-keputusan yang kadang-kadang tak pernah sabar lah. Yang tak pernah sabar. Jadi, itu salah satu sakit jugalah. Yang ini saya tulis satu bab. Dan yang menariknya bila saya bagi hadiah pada doktor saya lah, doktor di klinik yang saya ambil ubat tiap-tiap bulan, saya bagi hadiah buku dia. Kata, doktor ni cuba baca ni, saya bagi hadiah buku rumah sakit. Komen dia yang pertama, esoknya saya jumpa dia tu, selepas itu saya jumpa, apa yang dia baca? Yang pertama dia baca yang obat kuat tu lah. Dan kemudian yang nurse misi yang jaga kat depan pun saya bagi juga satu hadiah. Dia ketawa kat saya. Prof, saya dah baca dah obat-obat kuat. Saya bukan main ketawa lagi, dia kata. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, hidup kita ni janganlah terlebih-lebih sangat nak sesuatu. Masya Allah. Kita kena ada ilmu lah. Itu yang penting. Baik, kita terus saja. Hari ni, bab 44. Sibuk. Tajuk sibuk ni. Orang ramai sibuk. Dia sibuk kan. Sibuk. Masuk waktu pun tak boleh pergi semayang ke masjid, ke surau. Orang lelaki, orang perempuan sibuk. Solat dia lewat waktu. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, masa yang kita dapat tiap-tiap hari ni 24 jam. Semua orang sama 24 jam. Ada orang tu dia dah sibuk sana, mesyuarat sana. Macam saya contoh, sibuk saya ni. Tapi tak adalah mengalah Perdana Menteri. Tapi sibuk saya sebab saya ada program, 35 program sebulan. Duduk berjalan merata-rata ni. Tetapi kalau nak ikut sibuk tu, tak bolehlah tulis buku. Tapi insya-Allah boleh tulis buku. Pasal apa? Allah bagi ruang masa. Bukan kita yang mengatur tu. Kita mengatur, kita cuba, kita buat. Tetapi Allah yang bagi izin. Dan yang ini yang saya highlightkan dalam buku ni, sibuk ni. Kerana apa? Ada orang, dia tak adalah sibuk sangat. Tetapi nampak sibuk. Ada orang, dia sibuk sungguh. Tetapi masih lagi dapat buat apa yang Allah suruh. Baik. Kita baca hadis ini ya. Hadis Qudsi. Apa yang dia kata ya? Wahai anak Adam, lapangkanlah masa untuk beribadat kepadaku. Nanti aku akan penuhkan dadamu kekayaan. Dan aku akan menutup kemiskinanmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, nanti aku penuhkan tanganmu dengan urusan dan kerja. Dan aku tidak menutup kemiskinanmu. Tuan-tuan, Allah dah beritahu. Dia kata, yang pertama sekali, lapangkanlah masa tu untuk beramal ibadat kepada dia. Maksud amal ibadat yang ini, sebab seluruh kehidupan kita ini amal ibadat sepatutnya. Tetapi yang dimaksudkan ini, yang lebih saya fahami lah, ialah beramal ibadat secara khusus. Contoh, solat berjemaah di masjid. Engkau lapangkanlah masa. InsyaAllah Allah akan lapangkan masa engkau. Tak ada masalah tu. Saya, kalau jadi pengerusi mesyuarat, katalah, mesyuarat pagi, kemudian masuk saja waktu Zuhur, berhenti ya. Dan pergi semayang, ajak staf kita tu pergi semayang. Lepas habis semayang tu, sambunglah. Berapa ramai orang yang melepasi waktu solat tadi, ya Allah, sampai pukul 4 habis mesyuarat Zuhur dengan Asar dah nak bertemu dah. Apa salahnya kau berhenti dulu, semayang dulu. Kebanyakan pejabat, kebanyakannya ada surau. Ya Allahu Akbar. Baik. Dalam buku ni saya bagi analogi lah. Dalam sehari, tuan-tuan dan puan-puan, kita pejabat kita 8 jam. Perjalanan atas jalan raya ni, ini COVID-19 ni nak kata sibuk lagi? Tak adalah sibuk. Tetapi kalau kita masa hari biasa, masa kita bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan atas jalan raya 1 jam, 2 jam. Saya kerja di KL, kalau daripada Shah Alam ni, nak pergi balik, Masya Allah, kalau kena hari yang teruk tu 2 jam. Tetapi masuk waktu maghrib,
Jumpa surau. Di mana? Stesen minyak, musola apa semua tu. Tak ada masalah. Allah bagi kelapangan masa. Sebab itu yang pentingnya bila kita nak dulu. Kita akan tengok, ya Allah. Kalau kami berjalan, misalnya kata, yang pertama sekali, kita bertanya dululah. Ya, kita nak berhenti solat duha ni kat mana? Contoh macam tu. Kalau nak solat lah. Sebab bila dalam perjalanan musafir, kita ada pilihan. Tak ada masalah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam satu hari tu, kalau kita kira, tak ada masa sifar. Masa sisa. Masa sisa. Kalau kita kira yang kita duk buat hari-hari ni, masaknya ini, menulisnya dan apa-apa semua, tak ada. Bila masa aku nak semayang? Bila aku masa nak buat amal ibadat secara khusus? Tak nampak yang itu. Tapi sebab Allah dah kata dah, pasal kau buat sibuk, aku bagi kau sibuk lagi. Kau nak rasa boleh? Ada orang tu kerja, bagai nak tak kaya-kaya pun, kaya duit lah. Tapi ada setengah orang tu, dia semayang, dia jaga, okey, dia kaya. Dia tak ada masalah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun bercerita ni dalam keadaan yang saya telah melalui berbagai-bagai peristiwa lah, kesibukan macam mana pun, bila kita ingat Allah, maknanya masuk waktu solat berjemaah, kita berhenti lah, kita cari, Allah akan bagi masa tersebut. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasihlah pada tuan-tuan yang telah meluangkan masa pada hari ini. Ada orang sibuk, dia kata tak boleh. Alah, 5 minit je saya nak bercakap. Tapi tetap juga sibuk. Jadi perkara-perkara seumpama itu bergantung kepada individu. Okay. Hari ini ada 2 hadiah ya. Satu ditaja oleh Masjid Al-Iman Kemensahat. Okey. Zulkhairi Muhammad Daud ya. Zulkhairi Muhammad Daud. Sila hubungi saya 019-315-4444. Dan juga yang kedua, buku Roza ya. Dia mahu daku ke sana. Hastura Abu Hanifah. Okey, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.